Siapa kata peguam-peguam di Jabatan Peguam Negara tidak cekap? Malam tadi, isteri saya malah kesal. Dia sedang membaca buku Tan Sri Thomas. Kisah saya keadilan di padang gurun. Merujuk muka surat 236, malah berkata, ini tidak betul. Apakah yang harus abang lakukan sekarang? Di muka surat tersebut, Tan Sri Thomas berkata, saya menyedari bahawa peguam-peguam dari Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai komitmen, semangat atau dorongan yang sama untuk berjaya seperti rakan-rakan mereka di dalam Malaysian Bar, peguam-peguam swasta lah tu. Beliau menyatakan bahawa peguam sektor awam mempunyai sikap perkhidmatan awam. Mereka adalah penjawat awam, memperolehi pendapatan bulanan tetap dan menunggu pencen apabila bersara. Tidak ada insentif, kata Tan Sri Tommy Thomas, untuk membezakan diri daripada peguam-peguam untuk mempunyai tahap kepandaian yang sama dengan peguam-peguam yang paling baik dan paling cerdik di dalam Malaysian Bar dalam bidang litigasi persendirian. Dan mereka tidak setara seperti peguam lain. Tujuan petikan ini seolah-olah menunjukkan bahawa kononnya anggota-anggota AGC tidaklah sehebat dari peguam-peguam swasta Malaysia. Kenyataan Tan Sri Thomas sama sekali tidak benar. Namun banyak ahli politik, parti-parti yang berasaskan kaum dan ras telah merampas petikan ini untuk menunjukkan bahawa anggota-anggota AGC didakwa kononnya sebagai bodoh dan malas. Saya tidak setuju. Ramai peguam-peguam yang saya telah menentang daripada AGC dalam banyak kes. Saya berkenalan lebih daripada 40 orang peguam-peguam AGC. Apa pendapat saya? Seperti biasa, saya akan berceritalah. Pada tahun 2007, saya diminta membela sekumpulan tahanan-tahanan Hindraf di Mahkamah Session Selayang. Keadaan di mahkamah amatlah tegang. Pasukan polis yang ramai berada di perkarangan mahkamah. Sekumpulan besar orang-orang telah sedia berkumpul di ruang mahkamah. Sebilangan besar mereka adalah orang-orang berbangsa India. Ada seramai 15 peguam untuk tahanan-tahanan. Mereka amatlah marah. Pada masa itu, surat khabar penuh dengan tuduhan-tuduhan penindasan kaum dan ramuan-ramuan jahat yang lain. Sukarlah untuk membezakan antara kebenaran dan propaganda. Perasaan semakin tinggi. Pertanyaan di mahkamah adalah, apakah jaminan harus diberikan kepada orang-orang yang tertuduh dan tuduhan apakah yang harus diterbitkan terhadap setiap tertuduh. Pasukan AGC pada masa itu diketuai oleh seorang peguam yang bernama DPP Awang Armada Jaya. Pada pandangan saya, dia setiap inci macam orang bangsawan lah. Gentleman. Dia bekerja keras dengan saya untuk memastikan keperluan tertuduh sentiasa tidak terjejas. Setiap keperluan dan perkara-perkara yang kami minta dan pinta, dia penuhi. Apabila hakim session mengambil tempatnya, kedua-dua pihak telah mengemukakan hujah-hujah yang amat kuat. Hakim meminda kes tersebut ke Mahkamah Session Shah Alam. Di sana, peguam negara sendiri, Tan Sri Gani Patail, muncul. Keadaan lebih teruk daripada Selayang. Pada masa itu, seluruh media negara-negara asing telah berkelemuran berada di mahkamah. Sukar untuk masuk. Terdapat lebih daripada 60 peguam bagi pihak-pihak yang ditahan. Tiada tempat untuk duduk. Maka sebilangan besar daripada peguam-peguam duduk bersila di lantai. Mereka yang menyampaikan hujah dibenarkan berdiri. Di dalam mahkamah terdapat seramai 166 orang tahanan. Ditambah pula dengan ahli-ahli keluarga mereka. Dan juga mereka-mereka yang datang untuk membayar bon jamin. Ramai orang. Sesak. Kemudian atas desakan mahkamah, satu demi satu, banyak charge-charge utama dan charge-charge berasingan dan alternatif dibaca.
hujahan-hujahan yang diberi oleh peguam-peguam adalah sengit. Hujah-hujah berlanjutan sehingga jam 9.45 malam. Kami terpaksa berehat beberapa kali untuk rehat solat. Saya rasa itu merupakan perbicaraan reman yang terpanjang dalam sejarah Malaysia. Menjelang 9.30 malam, semua anggota-anggota di mahkamah amatlah penat. Ramai yang belum makan. Saya menoleh terhadap ke Tan Sri AG. Saya menunjukkan kepada tertuduh mereka belum makan malam. Lalu AG masukkan tangannya dalam poket, keluarkan wang yang banyak dan menyerahkannya kepada pegawai-pegawai polis dan memberi arahan supaya mereka membeli makanan untuk tertuduh-tertuduh. Jadi Yang Arif Hakim memberi masa rehat untuk makan. Tertuduh sempat makan malam. Dalam tempoh 6 bulan yang berikutnya, peguam-peguam AGC dan Tan Sri Gani Patail bekerjasama dengan pasukan pertahanan untuk memberikan bon-bon jamin kepada tertuduh dengan syarat-syarat yang paling baik dan aneh. Kadang-kadang pembayaran jamin dan dibenarkan dibayar secara ansuran. Kadang-kadang sebanyak RM50 sebulan. Mana boleh. Tapi AGC tolong. Semasa buat hujahan, kualiti hujahan-hujahan AGC tenang, teratur dan profesional. Pasukan AGC bersikap sopan sehinggalah bersimpati dengan pelanggan-pelanggan saya. Salah seorang anggota pasukan pendakwaan iaitu Solicitor General nombor 2, Datuk Yusof, memanggil saya semasa rehat dan menasihatkan saya untuk menggunakan beberapa section-section dalam kanun keseksaan untuk mengambil jalan yang lebih mudah bagi pihak anak guam saya. Dari 320 orang yang ditangkap di Batu Caves, 166 didakwa. Sebilangan besar dibebaskan. Hanya 4 orang saja yang menjalani bicara penuh sehinggalah akhir. Rakan-rakan dalam pasukan saya, Encik Agustin Anthony, Kartigason, Encik KN Gita, Encik Wiji, Encik Bibalanandan dan Encik Putan turut menolong saya sehinggalah habis bicara. Dalam satu lagi kes bersih yang lain, ramai anggota-anggota yang mewakili PAS telah ditangkap. Sekali lagi, AG Tan Sri Gani Patail muncul menantang pasukan saya, iaitu pasukan peguam. Kami berhujah dengan penuh semangat, tetapi mahkamah berjaya memberikan jaminan. Tidak ada mana-mana waktu AG atau peguam-peguam AGC atau pegawai-pegawainya berkelakuan tidak wajar terhadap pasukan kami. Apabila kerajaan membuat keputusan yang sukar, memang anggota-anggota AGC lah yang menghadapi masalah di mahkamah. Dalam setiap keadaan tersebut, para pegawai-pegawai AGC ini menghabiskan waktu siang dan malam bertungkus lumus untuk bersiap sedia menjalani kes-kes di mahkamah. Kami, peguam bela swasta, memang mengetahui tidaklah mudah untuk memecahkan tembok pasukan pendakwaan AGC. Mereka semua ni cerdik. Untuk semua khidmat-khidmat ini, peguam-peguam AGC dapat apa? Tidak dibayar lebih daripada gaji bulanan mereka. Mereka menjalankan kerjaan mereka dengan risiko peribadi yang amat besar ketika mereka berjuang untuk menegakkan undang-undang terhadap jenayah-jenayah besar. Ramai pegawai-pegawai AGC telah dan sehingga hari ini diancam, dibunuh. Adakah anda masih ingat bagaimana DPP Kevin Moraes menemui ajalnya? Itu hanya satu contoh. Pernahkah anggota-anggota AGC mengadu kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai semua perkara ini? Pegawai AGC seperti anda dan saya memang mempunyai keluarga dan anak-anak untuk dijaga. Walau bagaimanapun, mereka menghabiskan masa yang sangat lama dan membuat kerja yang amat sukar untuk menyediakan kes-kes mereka. Berkali-kali saya muncul terhadap pegawai AGC dalam kes-kes kesalahan serius, kes bunuh, kes dadah, masalah sivil, pertikaian akta pertubuhan, petisyen pilihan raya dan kes-kes pengambilan tanah. Setiap
pegawai AGC yang saya menentang telah berkelakuan dengan penuh hormat dan profesional. Dalam desakan pertempuran, kita sering bertukar-tukar kata-kata panas. Tetapi tidak ada siapa yang menghiraukannya. Kembali keesokan harinya untuk mengemukakan hujah-hujah yang terbaik. Pegawai AGC menganggap tugas mereka untuk melindungi dan menegakkan undang-undang negara. Kadang-kadang mereka melihat pelanggan-pelanggan kami sebagai pelanggar undang-undang yang mesti dibawa ke muka keadilan. Apa salahnya? Apakah kita menyalahkan mereka kerana mereka ingin bertungkus lumus menegakkan keadilan? Saya rasa tuduhan yang berbahagia Tan Sri Thomas bahawa pegawai AGC tidak mempunyai semangat atau dorongan untuk berjaya berbanding dengan rakan-rakan sejawat mereka, peguam-peguam swasta, tidak disokong oleh fakta-fakta. Tidak ada keterangan yang menyokong fakta-fakta tersebut. Adalah tidak adil kalau mana-mana pihak menuduh bahawa peguam-peguam AGC menunjukkan sikap perkhidmatan awam. Pengalaman saya sendiri menunjukkan sebaliknya. Hanya kerana pegawai AGC adalah penjawat awam atau memperolehi pendapatan bulanan tetap atau menunggu pencen semasa bersara, yang mana itu memang hak mereka. Tidak bermaksud bahawa mereka malas atau tidak kompeten. Selama bertahun-tahun saya bekerja menentang anggota-anggota dari AGC, saya mendapati mereka amat cemerlang dan rajin. Seperti mana-mana organisasi, memang wujudlah di setiap satu orang yang baik dan orang yang tak baik. Saya tahu sendiri bahawa peguam-peguam swasta di Malaysian Bar ada segelintir yang mempunyai kualiti yang sama seperti yang dituduh oleh Tan Sri Thomas. Adakah kita mempunyai peguam di khaliat peguam swasta yang tidak cekap? Bagaimana saya boleh mengatakan tidak? Maka anggota Badan Peguam Malaysia dan Pertubuhan Peguam-Peguam Sabah dan Sarawak serta anggota Peguam Negara dan akhirnya institusi kehakiman membentuk 3 sisi perbadanan undang-undang yang kerja memberikan keadilan kepada negara. Satu, tidak boleh wujud tanpa yang lain. Sekiranya salah satu mata anda berdarah, bolehkah anggota-anggota badan lain berasa selesa? Apabila satu anggota badan diserang, anggota badan yang lain turut rasa kesakitannya kan? Adalah wajar bagi setiap peguam untuk mempertahankan kewibawaan Jabatan Peguam Negara yang kini dalam kedudukan rasa dikepung. Mereka yang menyerang AGC, Peguam-Peguam Negara, mendorong perpecahan politik dan kaum seperti yang diingini oleh beberapa pihak politik. Kita peguam harus mengelakkan perkara ini. Kita harus berdiri bersama. Saya boleh mengatakan perkara ini kepada anggota-anggota dan peguam-peguam Jabatan Peguam Negara. Dan dengan penuh keyakinan tuan-tuan dan puan. Setiap ahli Badan Peguam Malaysia, setiap peguam swasta dan anggota-anggota dari badan-badan peguam Sabah dan Sarawak menyokong anda, tuan-tuan dan puan-puan peguam AGC, Peguam Negara yang amat dikasihi oleh seluruh negara. Jangan khawatir. Terima kasih.